Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berada pada awal bulan Islam, bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah bulan yang diambil ijtihad oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai permulaan tahun hijrah. Dan bulan Muharram juga, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita maklum, kita dengar di mana-mana berkaitan dengan peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada malam ini juga hamba berhasrat untuk mengambil kefahaman, untuk memberi kefahaman kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian apabila kita menceritakan berkaitan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita tidak sekadar mendengar, sekadar tahu, tetapi lebih pentingnya kita memahami dan kita mengambil tindakan di atas peristiwa yang mulia ini. Sebelum ataupun asas kepada berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini bermula daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah asas utama apabila wahyu yang pertama diturunkan oleh baginda sallallahu kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka baginda mengambil tanggungjawab tersebut untuk sebarkan Islam, untuk perkenalkan Islam kepada penduduk-penduduk Mekah. Maka di sana berlakulah
sebagaimana yang kita baca dalam sirah nabawiyah, iaitu da'watus sirriyah, iaitu dakwah secara sembunyi. Dakwah secara sembunyi yang tidak diketahui oleh penduduk-penduduk Mekah. Dakwah sirriyah ini ataupun dakwah secara sembunyi ini berlaku dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun dakwah sirriyah ini, yang mana kita lihat Nabi SAW mengambil pendekatan menarik orang-orang yang rapat dengan baginda. Tarik, seru orang-orang yang rapat dengan baginda untuk mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Dan kita lihat bagaimana orang yang pertama yang memeluk agama Islam ini, iaitu isteri baginda, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini insan yang pertama, orang yang pertama didakwahkan oleh baginda dan akhir sekali telah memeluk agama Islam. Nabi seterusnya mengajak orang yang kedua selepas Sayyidatina Khadijah ini, iaitu anak angkat baginda yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ketiga pula, iaitu sepupu baginda, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Daripada Sayyidina Ali berpindah kepada orang yang keempat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka 4 orang ni adalah 4 orang yang pertama yang peluk agama Islam. Sayyidatina Khadijah, Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ni orang yang pertama, golongan yang 4 orang pertama ni Nabi ajar Islam kepada mereka. Maka kita memahami strategi dan juga kaedah yang Nabi buat kepada sahabat-sahabat ni, kita boleh mengambil kefahaman, menjadi tanggungjawab kepada kita. Kita kena memberi kefahaman Islam ini kepada orang yang rapat dengan kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada waris-waris kita, sebelum kita pergi lakah lagi kepada orang yang jauh dengan kita. Adakah keluarga kita memahami ataupun faham Islam ni sebagaimana kita ni faham? Kalau faham, alhamdulillah, kita telah berjaya. Tetapi wal'iyadzu billahi min zalik, kalau kita je faham, anak bini kita tak faham, keluarga kita tak faham, maka kerja kita tak sudah lagi, tanggungjawab kita tak sudah lagi. Sebab apa? Sebab kita je faham Islam, tapi isteri kita tak faham Islam. Wal'iyadzu billahi min zalik, mendedahkan aurat di sana sini. Alhamdulillah, tok lakinya lekat di masjid, solat 5 waktu, lekat di masjid. Tetapi isteri kita mendedahkan aurat di sana sini, tutup aurat dah, tetapi tidak patuh syariat. Pakai tudung, tapi lengan pendek duduk luar. Pakai tudung, tapi pakai baju ketat duduk luar. Tak boleh juga. Maka tanggungjawab kita sebagai suami, kita kena pastikan anak dan juga bini kita. Ada tu bini dan juga tok laki selesai dah, anak pula. Anak pula tak tahu gimana. Ni
benda yang Nabi nak ajar kepada kita, nak faham Islam ni, kena memberi kefahaman kepada anak dan juga bini kita, iaitu orang yang terdekat dengan kita. Sebab pendekatan Nabi-nya, dia ajar Islam kepada isteri dia dulu, lepas tu anak angkat dia dulu, lepas tu orang yang berada di keliling dia. Apa guna suami ni berdekat-dekat memperjuangkan Islam, tapi suami, isteri dan juga anak tidak ada tanggungjawab dan juga sebagainya. Maka benda-benda lagu ni kita kena ambil berat supaya ianya tidak menjadi fitnah kepada kita. Maka bermula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berkembang. Dan ramai orang yang memeluk agama Islam. Antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Lepas tu bersambung lagi. Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka bilangan mereka ni bertambah. Walaupun bertambah, maka bilangan mereka tidak ramai sangat. Tak ramai. Maka mereka ini diberi gelaran sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, ataupun dipanggil Ar-Ra'iul Awwal. Kumpulan yang pertama hok peluk agama Islam ni bermula daripada Sayyidina Khadijah, berkembang, tidak sampai 50 orang hok memeluk agama Islam. Maka apabila kumpulan ini, puak-puak As-Sabiqun Al-Awwalun ini, mereka memeluk agama Islam, maka 3 tahun Nabi mengambil masa untuk tarbiyah mereka, untuk usrahkan mereka, tamrinkan mereka, dan macam-macam lah hak Nabi buat dalam tempoh 3 tahun. Benda yang penting hak Nabi ajar kepada golongan ini ataupun As-Sabiqun Al-Awwalun ini berkaitan dengan akidah perjuangan. Nabi ajar puak-puak ni berkaitan dengan akidah dan perjuangan. Bagaimana Nabi pasukkan ke dalam hati-hati sahabat berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak syirik kepada Allah, supaya tidak menyekutukan Allah, supaya berpegang dengan akidah yang salim, akidah yang sebenar, akidah yang sahih dalam masa 3 tahun. Bukan setakat Nabi pasukkan akidah, bukan setakat Nabi ajar berkaitan dengan akidah, tetapi Nabi ajar juga kepada para sahabat, akidah ini ataupun Islam ini adalah agama perjuangan. Maksudnya agama yang kita kena kembangkan, agama yang kita kena sampaikan, agama yang kita kena jumpa orang tu, jumpa orang ni. Hak tu hak Nabi ajar kepada sahabat-sahabat Al-Kiram. Maka apabila Nabi ajar kepada para sahabat berkaitan dengan akidah dan juga perjuangan, maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membayangkan bahawasanya mereka akan menghadapi cabaran, mereka akan menghadapi ujian, mereka akan menghadapi gelombang yang besar yang akan berada di hadapan mereka. Sebab itu Nabi ajar berkaitan dengan akidah, supaya akidah yang mereka perjuangkan itu tidak lari daripada jiwa mereka, tidak lari daripada hati mereka. Sampai tempoh 3 tahun, Allah Ta'ala turunkan wahyu yang kedua, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah kamu peringatan
kepada orang-orang yang dekat kepada kamu. Maka Nabi faham daripada wahyu ini, Islam ini bukan agama yang sembunyi-sembunyi buat selama-lama. Tidak. Kena terang-terang, kena sebut jelas-jelas. Maka bermulalah dakwah orang panggil dakwah tu jariyah. Ad-dakwah jahriyah. Maknanya dakwah secara terang-terangan. Kena jelas kepada penduduk-penduduk Mekah. Sama ada orang Islam dah, sama ada belum lagi peluk agama Islam, kena royak kepada penduduk Mekah. Islam ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Maka Nabi ajak penduduk-penduduk Mekah supaya berkumpul di satu tempat untuk Nabi cerita pasal Islam. Islam ni agama daripada Allah. Kamu kena anuti agama Islam. Kamu kena tinggalkan berhala kamu, kena tinggalkan syirik-syirik kamu. Tetapi apa yang berlaku? Penduduk-penduduk Mekah tidak dapat menerima dakwah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana hak Nabi ajar berkaitan dengan akidah, hak Nabi ajar berkaitan dengan perjuangan ini akan dipraktikkan, akan dilakukan, akan dibuktikan apabila penduduk-penduduk Mekah buat macam-macam kepada Nabi dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebagai contoh, kalau kita tengok dalam sirah, kalau kita baca sirah ni, serangan daripada penduduk-penduduk Mekah ataupun pembesar-pembesar Mekah ni agak, kenapa apa royak tersusun? Mula-mula sekali dia serang batai tubuh Nabi, dia serang perasaan Nabi. Bagaimana serangan itu? Iaitu Abu Lahab ni tok biasa Nabi. Abu Lahab ni tok biasa Nabi. Maka apabila Nabi ni dakwah secara terang-terang berkaitan dengan Islam ni, Abu Lahab dia panggil anak jantan dia. Dia panggil anak jantan dia bernama Utbah dan juga Utaibah. Panggil anak jantan dia ni, dia kata kena, mu kena cerah bini mu. Arahan daripada seorang bapa. Mu kena cerah anak-anak Nabi, iaitu bernama Ummul Kalsum dan juga Ruqayyah. Mu kena cerah. Maka anak lelaki Abu Lahab ni, dia menceraikan isteri-isteri mereka berdua tanpa ada salah gapo. Sebab apa suruh cerah? Suruh Nabi ni rasa sedih. Suruh Nabi ni orang panggil duka cita. Suruh Nabi ni jadi Jawa, orang Kelantan panggil. Jadi serabut perut akhir sekali, tak cara ke perjuangan Islam, duk cara ke anak bini. Dok salah. Orang panggil gapo? Strategi mereka, taktik mereka adalah tak berjaya. Dia serang lagi. Apabila anak Nabi yang bernama Abdullah meninggal dunia, apabila anak Nabi bernama Abdullah ni meninggal dunia, Abu Lahab ratoriti masuk kedai tu, tubik kedai ni, masuk kedai tu, tubik kedai ni. Buat apa? Dia tunjukkan bangganya dia apabila anak Nabi ni mati. Dia bersyukurlah kalau kita raya lah. Raya bila anak Nabi ni mati. Syukur dia. Dia tunjuk di orang ramai di kedai tu. Kata syukur we aku dulu anak Nabi tu mati. Dia buat. Dulu tak ada Facebook. Tak ada Facebook, dia pergi kedai jumpa orang tu, jumpa orang ni. Nak suruh gapo? Nak suruh Nabi ni berasa sedih. Allah, jahatnya Abu Lahab. Nyo gitu molah anak aku mati habis putih kampungnya gegek. Serangi dia. Bukan setakat Abu Lahab, bini dia pula. Pakak molek. Ni pasangan romantik. Bini buat kerja juga.
Isteri dia bernama Ummu Jamil. Dalam sirah kata nama Ummu Jamil. Kebetulan Ummu Jamil ni, kalau kita lah ni gak artis lah. Siti Nurhaliza ke, Wali Hasrita ke, tak kira nama gapo pun. Suara sedap. Suara sedap. Dia menyanyi tu, lirik lagu dia tu hina Nabi. Lirik-lirik yang dia nyanyi tu, dia hina Nabi, dia kutuk Nabi. Sampai satu tahap jahat atau jahat Ummu Jamil ni, dia pergi dalam hutan, kutip kayu-kayu berduri, dia nak letak di atas jalan-jalan hok Nabi duk lalu sama-sama tiap-tiap pagi. Maka jahat atau jahatnya dua beranak. Tok laki bini ni Allah Taala rekod di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imra'atu, dan isterinya Abu Lahab tu hammalatal hatab, yang memikul kayu api. Tabbat tiada, celaka. Tabbat ni maknanya celakalah tangan Abu Lahab. Nak ayatnya serangan fizikal kepada Nabi. Tak pergi. Nabi tak pergi. Akhir sekali dia berpindah kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebelum berpindah kepada sahabat Nabi itu, Nabi ni ada jiran. Jiran pun jahat juga. Jiran pun jahat juga. Kena kepada Nabi, tak pergi juga. Maka dia pindah kepada sahabat-sahabat Nabi. Tu kisah dia. Dia sahabat-sahabat Nabi ni sebagaimana yang kita tahulah. Bilal bin Rabahnya, sahabat-sahabat yang lain, ada yang ditangkap, ada yang orang panggil dibunuh, ada yang diseksa dan juga sebagainya. Ramai-ramai sahabat ni, ambo nak pilihnya seorang malam ni, iaitu yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Bilal bin Rabah ni kita dengar semua dah. Nama dia Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ini dia antara kumpulan ataupun orang yang mula-mula masuk Islam. Selepas orang panggil selepas kumpulan Sayyidina Abu Bakar, kumpulan yang ketiga ada nama dia. Jadi dia ni diseksa dan dirotan dan dicemeti, sehingga mana belakang dia ni tak ada tempat comel. Tak ada tempat comel belakang dia ni. Sebab apa? Bekas dengan tali, bekas dengan macam-macam belakang dia ni. Disebabkan dia ni tidak tahan. Tidak tahan, dia mengadu kepada Nabi SAW. Cerita Khabbab ini, kalau kita ngaji dalam Riyadhus Shalihin, ada cerita dia. Tajuk Babul Istiqamah. Boleh buka, tengok balik. Masa tu Khabbab ni pergi berjumpa dengan Nabi SAW yang sedang berehat di tepi Kaabah. Khabbab mari jumpa dengan Nabi, Nabi sedang berehat di tepi Kaabah. Maka Khabbab pun tanya, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, kenapa mu tak tolong kami? Keadaan kami ni teruk dah. Hak tu kena gini, hak ni kena gitu. Ala tad'u lana, kenapa kamu tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah supaya menolong kami? Bila Khabbab royak lagu tu kepada Nabi, Nabi pun jawab, qad kana man qablakum. Wahai Khabbab bin Arat, aku nak royak kamu. Man kana qablakum, orang-orang dulu ada di kalangan mereka yang ditangkap. Ada di kalangan mereka yang ditangkap, fayuhfaru lahu fil ard, dan mereka ini ditanam ke dalam tanah. Igak gali letak dalam tanah, sehingga mereka ni berada separuh badan mereka yang berada di dalam. Summa yu'ta bil minsyar, maka mereka ini diambil gergaji. Fayudha'u ala ra'si fayuj'alu nisfain, dan dibelah sehingga badan mereka terbelah dua. Orang dulu, Nabi royak cerita, orang dulu kena igak tanah dalam tanah,
ambil gaji belok dua. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, dan ada di kalangan mereka yang digergaji sehingga mana duna lahmi wa azmi, ninggal apa dia? Kulit tu tak ada habis dah, ninggal tulang dengan dagingnya. Tetapi ma yasudduhu zalika an dini, tetapi mereka tetap dengan agama mereka. Mereka tak lompat. Istilah lah ni dah lompat. Mereka tak lari. Mereka tak isi barat dah. Mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Sebab apa? Sebab Nabi ajar dah, Islam ni agama perjuangan. Marilah nama rimah pun, mu kena tetap di atas akidah kamu. Maka Nabi kata lah mana? Walakinnakum tasta'jilun. Mu ni khabar orang panggil orang terbolak. Orang hok nak cepat. Maknanya setara khabar tu Nabi kata orang nak cepat menit. Setara tu khabar kena tu. Nabi kata maksudnya apa? Sabar. Kena sabar. Sabar. Setara tu Nabi kata kena sabar lagi. Sebab orang dulu berat lagi kena. Mereka tidak gogek, mereka kekal di atas akidah mereka. Maka bila Nabi jawab lagu tu kepada Khabbab, maka Khabbab lebih lagi bersemangat. Bukannya nak lari daripada akidah, bukan nak lari daripada perjuangan Nabi, tidak. Tetapi semakin hari semakin bertambah keyakinan mereka kepada Islam. Sebab tu hamba royak, Islam ni bukan akidah saja, tetapi Islam ini agama perjuangan. Berjuang ini kita kena royak kepada orang, kena sebut kepada orang. Maka bila orang tak terima, akidah kita apa? Kita tetap dengan akidah kita. Jangan pula bila orang marah, Islam ni tak betul kali, orang pakat marah belakang. Tewi lah betul. Maknanya kita kena sabar, kena istiqamah, kena sabat. Kerana Islam telah mengajar kita agama Islam itu agama perjuangan. Maka disebabkan teruk sangat orang panggil apa? Tekanan daripada pembesar-pembesar Quraisy. Maka terpaksalah Nabi suruh sahabat-sahabat baginda berhijrah mula-mula sekali ke Habasyah. Dan amo nak undur sikit lagi. Kita lihat bagaimana Nabi nak ajar kita, Nabi nak royak kepada kita, nak sebarkan Islam, nak menegakkan Islam ini bukan dengan sore-sore. Bukan batal tubuh Nabi sore-sore, tidak. Tetapi Nabi ajar kepada sahabat, kita kena cari kekuatan. Kita kena cari kekuatan kita melalui jamaah. Kena berada dalam kumpulan Islam. Sebab tu Nabi ajar Islam orang ni, Islam orang tu, Islam orang ni. Bila Nabi berada dalam kumpulan Islam, maka Nabi jadi kuat. Allah Ta'ala boleh buat Nabi ni bawa Islam dengan batin tubuh dia seorang. Allah Ta'ala mampu buat. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala boleh buat. Sebab Allah Ta'ala ni boleh buat berlaku benda yang tak mustahil. Tapi Allah Ta'ala nak ajar Nabi, Isra' Mi'raj, akui kamu pelik-pelik mukjizat. Semalam mu boleh jalan, orang lain tak jalan, akui jalan kamu. Tu mukjizat. Allah Ta'ala boleh buat. Tapi nak bawa Islam ni, Allah Ta'ala tak bagi mukjizat kepada Nabi. Mu kena perang, mu kena kutuk, mu kena hina, mu kena seksa, mu kena cuba bunuh. Ni tabiat Islam yang Allah Ta'ala nak ajar Nabi. Maka Nabi cari kekuatan. Maka Nabi bina satu kumpulan Islam. Nabi bina jemaah Islam supaya jadi gagah, supaya jadi sempurna untuk menghadapi kafir Quraisy dan juga musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Disebabkan kekuatan daripada as-sabiqunal awwalun inilah menyebabkan Nabi berjaya melakukan hijrah baginda daripada Mekah menuju ke Madinah. Disebabkan puak-puak ni lah, as-sabiqunal awwalun, mereka yang memahami akidah, mereka yang memahami perjuangan, mereka menghadapinya dengan penuh sabar, penuh orang panggil istiqamah, penuh kesabaran, menyebabkan mereka berjaya. Dan juga sahabat-sahabat Nabi bersama-sama dengan Nabi berjaya hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Betul, hijrah ini perintah daripada Allah Ta'ala. Betul, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi, Islam ni adalah agama bernegara. Islam ni agama bernegara. Bukannya agama ibadat semata-mata, bukannya agama nikah kahwin semata-mata. Tidak. Tetapi Islam ini agama bernegara. Agama yang nak kepada negara, nak kepada kuasa, nak kepada pemerintahan. Ini hak Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi. Buktinya mana? Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun mana? Bukan Mekah. Allah Ta'ala turun di Madinah. Dia panggil ayat Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan agama kamu. Bagaimana sempurna agama Islam? Kerana Islam sudah ada negara. Di Mekah, Nabi boleh semayang, Nabi boleh buat ibadat, Nabi pun boleh buat belakang. Tapi Islam tidak berdaulat. Islam tak ada negara. Islam tak boleh memimpin. Tapi bila Nabi hijrah ke Madinah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu. Sempurna tu sebab komplit dah. Tak ada dah hak dalam Islam ni. Hak sempurnanya bila? Setelah Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Kita panggil apa? Sunnatul fi'liyah. Kita belajar ke dalam hadis berkaitan dengan sunnah. Mahiyya sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Tu hadis Nabi sunnah. Jadi hijrah Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah ni, iaitu orang panggil sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah untuk mendapatkan sebuah negara. Bila Nabi dapat sebuah negara, maka Nabi bangunkan sistem perlembagaan berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu Piagam Madinah. Nabi buat Piagam Madinah. Sedangkan di Madinah pada masa tu majoritinya orang-orang Yahudi. Yahudi ramai. Dia ada 3 kelompok dia. Yahudi Bani Qainuqah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Lepas tu pula orang Islam Aus, dia ada pokok dia pula. Khazraj ada pokok dia pula. Tetapi dengan perlembagaan ataupun Piagam Madinah, hak Nabi bangunkan, orang Yahudi boleh duduk bawah pemerintahan Nabi. Orang Islam tu sama telah lah. Bayangkan bagaimana Muhajirin dan juga Ansar berjaya disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu tahap orang Ansar ni sanggup bagi isteri kepada orang Muhajirin. Kita tahu ke pok-pok ni berhijrah selas pinggir tak bawa ke satu. Bila sampai di sana, hok ada orang panggil orang Ansar yang ada bini 2-3, dia kata, "Mu nak bini aku, mu ayat ke aku. Aku akan ceraikan isteri aku akan bagi kepada kamu." Ini orang panggil al-isar. Kalau kita mengaji al-ukhuwah, dia ada maratibul aman.
Orang panggil hok paling rendah sekali, salamatu sadri wa a'laha al-isar. Berkorban. Sanggup korbankan diri dan juga nyawa semata-mata untuk sahabat dia. Ni hebatnya Islam hok Nabi bawa. Maka dalam perlembagaan Madinah ini, kita tengok bagaimana Nabi satukan Aus dan juga Khazraj yang berbaloi selebih daripada 120 tahun. Ini kehebatan Islam. Apabila adanya negara, cuba kita bayangkan. Kita duduk kecek Islam ni boleh bernegara, Islam ni boleh memimpin, tapi bukti tak ada. Orang percaya ke tak? Orang tak percaya. Tetapi bukti sudah ada. Pemerintah Islam di Madinah Al-Munawwarah memang berjaya. Sebelum ni pasar-pasar ni Madinah, orang-orang Yahudi yang menguasai pasar tersebut. Tetapi Nabi suruh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni gak jutawan lah masa tu. Kata mungkin nego dalam pasar-pasar orang Yahudi. Boleh ke Abdul Rahman bin Auf gak? Orang-orang Yahudi berpindah untuk nego dengan Abdul Rahman. Tak sida dengan orang Yahudi. Bapa? Sebab pinjam duit dengan Abdul Rahman bin Auf ini, bayar 100, pinjam 100, bayar 100. Tapi pinjam sama-sama dia, pinjam 100, bayar 200. Apa? Riba. Ni hebatnya Islam ni. Maka buktinya sudah ada, sudah terbukti, memang kita tidak nafikan. Yang mana kita kena tahu bahawasanya Islam ini adalah agama bernegara. Islam ni bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi Islam ini kita kena laksanakan untuk masyarakat, untuk dirasai kemanisannya oleh negara, oleh sebuah negara ataupun sebuah negeri. Inilah benda yang kita kena faham daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata kita dengar, lepas tu dengar semata-mata, tetapi kita kena fiqh. Dia panggil fiqhul hijrah. Kena faham kenapa berlakunya hijrah, kenapa Nabi hijrah, sebab apa Nabi hijrah. Selain daripada perintah daripada Allah, Allah Ta'ala suruh buktikan bahawasanya Islam ni bukan semata-mata untuk kita laksanakan ibadat harian kita, tetapi hak lebih besar lagi, Islam ni kena memimpin. Ini benda yang paling penting untuk kita faham, untuk kita yakinkan lagi jiwa kita, hati kita, orang panggil minda kita, bahawasanya Islam ni adalah agama yang syumul. Agama yang syumul, agama yang melangkupi, orang panggil merangkumi segala aspek kehidupan yang ada di atas muka dunia. Ada berlaku. Kalau tak ada tu bukan Islam. Ni hebatnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir sekali menjadi kewajipan kepada kita orang Islam ni, kita kena tegakkan agama kita. Kita kena memperjuangkan agama kita. Kita kena tegakkan agama kita. Kena royak kepada orang bahawasanya Islam ni nak kepada negara. Islam ni nak kepada kuasa. Kuasa hak kita boleh, kita laksanakan syariat Islam. Kita laksanakan kewajipan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita ingat lagi, almarhum Tok Guru ni Haji kita rahimahullah, sama-sama dia royak. Sebelum tahun 90, amo mengajar di masjid, amo royak pasal aruk ni haram, riba ni haram, judi ni haram. Setakat masjid je. Bila amo tu bik luar kan, amo tak mampu nak buat gapo-gapo. Berdegil-degil royak dalam masjid. Haramnya aruk, haramnya riba, kelak malam kena tutup. Degil-degil. Tapi bila duduk luar masjid, tak boleh buat gapo-gapo. Lebahlah setara mana, tak lebahlah setara mana, tapi tak boleh buat gapo-gapo. Tetapi bila Islam itu ada kuasa, bila Islam itu memimpin, gapo kita royak dalam masjid, kita boleh buat luar bila kita duduk luar. Kita royak gapo? Judi ni haram.
maka kita tubik masjid, kita haramkan judi. Kita kata kita nak tutup kelab malam, bila kita duduk luar, kita boleh tutup kelab malam. Apa? Sebab Islam tu ada kuasa. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Ad-Din wa Siyasah, dia kata la islama illa bisiyasah. Tidak sempurnanya Islam itu kecuali dengan politik. Betul? Tak sempurnanya Islam tanpa ada kuasa politik. Tidak sempurna itu bermaksud kita tak ada nak laksanakan gapo ada di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kita baca ayat ni, tapi bila kita tak ada kuasa, kita tak boleh nak haramkan arak, tak boleh nak haramkan judi, tak boleh tutup kelab malam, tak boleh haramkan riba. Apa? Sebab kita tak ada kuasa. Sebab tu orang Islam dia kena sedar bahawasanya kuasa ini menjadi keperluan untuk kita laksanakan apa saja peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang Islam tak cara, kalau orang Islam orang panggil abaikan benda-benda lagu ni, maka orang kafir akan ambil alih. Orang jahat dia akan ambil alih. Orang yang khianat dia akan ambil alih. Maka dia guna kuasa dia tu nak nyek Islam. Dia guna kuasa ada dia tu, dia nak mabuh Islam, dia nak hancurkan Islam. Maka rugilah kita. Rugilah kita kalau kita abaikan benda-benda lagu ni. Kerana sesungguhnya Islam ni adalah hak milik kita. Hak kita, Islam ni hak kita. Maka kita kena jadi orang Islam hak cerdik. Orang Islam tak si orang Islam hak baik saja, hak cerdik. Bila cerdik ni dia akan jadi baik. Tapi kalau orang Islam ni baik saja, kalau dia tak cerdik, dia kena tipu kau orang. Kita nak jadi orang Islam ni hak cerdik. Bila cerdik, dia baik puduk dia, cerdik puduk dia, bijak puduk dia. Maka bila orang Islam ni cerdik, orang tak boleh nak tipu kita. Musuh-musuh tak boleh nak tipu kita, tak boleh nak belik kita, tak boleh nak khianat kepada kita. Sebab apa? Sebab orang Islam ni bijak, orang Islam ni cerdik. Orang lain duduk cara kau semaya best saja, tapi dia ni duduk cara pasal kuasa, duduk cara pasal Islam ni ada negara. Orang Islam lagu ni kita hati-hati, kena beringat dengan orang ni sebab bahaya. Sebab tu kita tengok dalam muktamar Zionis, amo tak ingat bila dia sebut dengan terang-terang, kita, pokok kita ni Zionis lah, pokok kafir barat Zionis ni tak takut kepada orang Islam yang fokus kepada ibadat semata-mata, yang fokus kepada nikah kahwin semata-mata. Kita tak bimbang. Kita kena bagi lagi dana kepada dia, kena bagi lagi duit kepada dia, supaya dia duduk galik dengan ibadat dia, galik dengan nikah kahwin dia. Tetapi kalau orang Islam dia bercakap tentang kuasa, bercakap tentang negara, bercakap tentang politik, maka orang lagu ni kita jangan pejam mata. Kita jangan elok, kerana orang lagu ni akan memberi mudarat yang besar kepada pokok kita. Siapa buat banyak ni? Zionis, Barat, Amerika, tak kira lah siapa. Maka kesedaran ini kita kena kekalkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, supaya benda-benda lagu ni kita boleh sampaikan kepada masyarakat kita, supaya kita jangan lalai, jangan biarkan musuh Allah Ta'ala ni mengambil peluang untuk buat sesuatu yang merugikan kita. Dan wal'iyadzubillah min zalik, kita tak say ada di kalangan kita ni menjadi wa'yi, menjadi wa'yi, ataupun menjadi barua, ataupun menjadi wakil kepada Barat untuk melaga-lagakan kita. Ini pesanan bukan daripada hamba, tetapi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Hijratul Rasul ini banyak lagi lah kalau kita nak ulas, nak kait dengan apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi disebabkan kuliah maghrib ni bukan ceramah.
Kuliah maghrib kali syamul lah kita ambil sejajar setengah. Jadi kuliah maghrib pun nak masuk dah Isya ni. Amo rasa cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah boleh dapat insya-Allah. Aku qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.